Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas Bahasa Melayu dan fokus kita pada hari ini ialah cakap ajuk dan cakap pindah. Kita nak tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Jom masuk kelas. Kita kenali dulu apa itu yang dikatakan sebagai cakap ajuk. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksud asalnya. Bermaksud, apabila seseorang itu berkata-kata, kita tulis semula ayat orang itu tanpa mengubah maksud asalnya. Itulah yang dikatakan sebagai cakap ajuk. Dalam penulisan, cakap ajuk mesti diletakkan tanda pembuka kata di awal ayat dan penutup kata di akhir ayat. Okey, contohnya, ni ya, saya suka makan nasi ayam. Ada pembuka kata dan penutup kata di sini. Kemudian, kata Aisyah kepada ibunya. Inilah yang dikatakan sebagai cakap ajuk, di mana percakapan seseorang itu. Dia ada dialog di sini. Okey, itu yang dikatakan sebagai cakap ajuk. Seterusnya, cakap pindah pula ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula menjadi ayat penerangan tanpa mengubah maksud asalnya. Kata-kata seseorang ataupun dialog seseorang itu kita tulis semula menjadi ayat penerangan tetapi masih juga mengekalkan maksudnya. Itu yang dipanggil sebagai cakap pindah. Kita pindahkan daripada dialog seseorang itu menjadi ayat penerangan. Dalam penulisan, cakap pindah tidak menggunakan tanda pembuka kata di awal ayat dan tidak menggunakan tanda penutup kata di akhir ayat. Contohnya, Aisyah memberitahu ibunya bahawa dia suka makan nasi ayam. Contohnya kalau Aisyah tu dia bercakap pada ibu dia, "Ibu, saya suka makan nasi ayam." Apabila Aisyah itu berkata kepada ibunya, "Ibu, saya suka makan nasi ayam," itu ialah dialognya, itu ialah cakap ajuk. Tetapi bila kita terangkan semula apa yang diperkatakan oleh Aisyah itu tadi, maka Aisyah memberitahu ibunya bahawa dia suka makan nasi ayam. Dan tak perlu letakkan pembuka kata dan tak perlu letakkan penutup kata. Ini kedua-duanya tidak perlu. Mari kita lihat contoh ayat cakap ajuk dan cakap pindah. Cakap ajuk contohnya, "Hai Dina, apa khabar?" Tanya Meli kepada Dina. Kalau kita perhatikan di sini, cakap ajuknya mempunyai tanda pembuka kata dan penutup kata. Dan dia merupakan dialog. Manakala apabila kita tukarkan dia menjadi cakap pindah, dia akan menjadi Meli menyapa Dina dan bertanyakan khabarnya. Kita terangkan apa yang dilakukan oleh Meli kepada Dina dalam dialog ni tadi. Dan apabila kita pindahkan dia menjadi cakap pindah, tidak perlu pembuka kata dan penutup kata. Dan dia menjadi ayat penerangan. Daripada contoh ayat itu tadi, dapat kita bezakan cakap ajuk dan cakap pindah, di mana cakap ajuk ada dialog, ada pembuka dan penutup kata. Manakala cakap pindah pula merupakan ayat penerangan, dia ada pembuka dan penutup kata. Murid-murid, ada 6 panduan mudah untuk menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Murid-murid, berikut ialah panduan untuk menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Yang pertama, jangan ubah maksud asal ayat. Bermaksud, kita perlu fahami maksud asal ayat cakap ajuk yang kita baca. Kita kena baca dulu dialog yang dikemukakan. Kita fahami dulu maksud dialog tersebut. Barulah kita pindahkan dia menjadi cakap pindah apabila kita nak tukarkan dia. Yang kedua ialah kita mulakan ayat cakap pindah itu mulakan dengan penuturnya siapa. Contoh dalam ayat itu yang bercakapnya ialah ibu ataupun ayah atau abang, kakak, Puan Fatimah dan lain-lain. Puan Fatimah ni maksudnya kalau ada nama orang, kita mulakan dengan nama orang itu ataupun apa saja nama lain. Merujuk kepada siapa yang bercakap dalam ayat tersebut. Kita mulakan
dengan orang itu dahulu. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Selepas nama orang itu, selepas penutur itu, kita sambung dengan kata kerjanya. Contohnya, ibu menyatakan ataupun ibu memuji. Kalau ibu tu perbuatannya dia sedang memuji. Memberitahu ataupun dia menyapa, dia menegur. Okey, jadi kita ikuti dengan kata kerja. Okey, jadi seterusnya, ubah kata ganti nama diri ataupun kata ganti nama tempat. Contohnya kalau yang bercakap tu saya, dia akan menjadi dia. Dia ataupun nama penutur itu. Kalau kami, dia akan jadi mereka. Kalau kamu pula akan menjadi saya. Begitu juga dengan kalau raja yang berkata-kata better, dia akan ditukarkan menjadi baginda. Seterusnya, apabila ayat itu merupakan ada kata tanya, maka kita kena tukarkan fungsinya. Contohnya, kalau ayat itu, mengapa kamu datang ke sini? Kita tak boleh menerangkan menggunakan ayat cakap pindah itu. Ahmad bertanya, mengapa dia datang ke sini? Tak boleh. Kita kena tukarkan mengapa itu menjadi punca ataupun sebab datang ke situ. Kemudian apabila soalan itu merujuk kepada bila, itu maksudnya soalan itu apabila kita pindahkan dia, kita tukarkan dia menjadi ayat cakap pindah, dia akan merujuk kepada masa. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh ayatnya. Bagaimana pula kalau dalam soalan itu menunjukkan bagaimana, bermula dengan bagaimana kamu membuat barang ini, contohnya itu menunjukkan dia bertanya tentang cara ataupun keadaan. Begitu juga dengan soalan kalau berapa, itu merujuk kepada jumlah ataupun harga. Dan seterusnya, apabila kita nak tukarkan dia menjadi ayat cakap pindah, kita kena tahu apakah jenis ayat tersebut. Ayat silaan ke, ataupun ayat penyata, ataupun ayat tanya, ayat seruan dan lain-lain lagi. Okay, formulanya apabila kita nak tukarkan kepada menjadi ayat cakap pindah, ialah penutur, siapa yang bercakap tadi, diikuti dengan kata kerjanya, kemudian diikuti dengan pendengarnya siapa, kemudian diikuti dengan bahawa ataupun tentang apabila kita nak terangkan sesuatu, dan diikuti dengan maklumat akhir sekali. Baik, kita ulang kaji sedikit bagaimana untuk kita kenal pasti dalam ayat itu, dialog tersebut, sebelum kita pindahkan dia menjadi ayat cakap pindah. Contohnya kalau ayat penyata dia ada berkata, kita akan tukarkan. Contohnya kalau orang itu sedang bercakap, kita ubah dia menjadi dia sedang berkata ataupun dia sedang memberitahu, dia sedang menjelaskan, dia sedang menceritakan ataupun dia sedang memaklumkan. Apabila ayat itu hanya ayat penyata sahaja. Kalau ayat itu ayat silaan, contohnya macam dia kata, silakan masuk. Jadi, bila kita tukar kepada ayat cakap pindah, kita kena, contohnya Ahmad mempersilakan, Ahmad menjemput, Ahmad mengundang ataupun Ahmad mengajak. Apabila ayat itu dia ada menunjukkan, dia mempersilakan. Okay, yang ketiga ialah ayat suruhan. Okay, apabila ada ayat pada cakap ajuk itu menunjukkan dia sedang menyuruh, maka kita tukarkan dia kepada ayat cakap pindah. Contohnya kita tukar kepada Ahmad menyuruh ataupun Ahmad memerintahkan ataupun Ahmad mengarahkan. Contohnya ataupun ayat itu apabila ayat cakap ajuknya ialah ayat permintaan, maka apabila kita ubahkan dia menjadi ayat cakap pindah, dia akan jadi Ahmad meminta, menggesa ataupun merayu. Manakala ayat larangan pula, apabila kita nampak dalam ayat tu, dalam dialog tu, dia ada menunjukkan dia melarang sesuatu. Contohnya jangan buat ni. Jadi kat situ kita bila ubah dia menjadi ayat cakap pindah, maka kita boleh kata dia melarang ataupun dia mencegah ataupun dia menghalang ataupun dia tidak membenarkan. Itu menunjukkan dia larangan. Ayat seruan pula, kalau misal kata dalam dialog itu dia ada menunjukkan contohnya amboi cantiknya rumah awak. Jadi bila kita ubahkan dia menjadi ayat cakap pindah, dia akan menjadi
Contohnya, katalah nama orang tu Dina Dina memuji. Memuji. Sebab dia memuji kan, amboi cantiknya. Kita nampak di situ dia memuji sesuatu. Maka kita kata Dina memuji apa. Okay, kalau dia kata ayat tu dalam dialog tu, ayat seruan yang lain, contohnya cheese. Aku sangat benci pada engkau. Contohnya dia marah kan. Jadi cheese tu menyatakan kemarahan. Jadi bila kita tukarkan dia kepada ayat cakap pindah, dia akan menjadi contohnya namanya contoh Ali lah. Ali menyatakan kemarahannya terhadap siapa. Contohnya okay, ataupun aduh. Aduh ni apabila mengadu ataupun berasa kesakitan. Kita boleh, kalau dia kata aduh sakitnya kaki saya. Jadi kita boleh pindahkan dia menjadi ayat cakap pindah. Contohnya Ali mengadu kesakitan. Okey. Jadi ayat tanya pula apabila dalam ayat dialog tu dia ada tanda soal, kemudian dia ada bermula dengan bila, contohnya. Bila kamu akan bertolak ke Kuala Lumpur, contohnya. Jadi bila di situ kita ubahkan dia apabila menjadi ayat cakap pindah. Contohnya Ahmad bertanya kepada rakannya Ali tentang masa rakannya itu akan ke Kuala Lumpur. Contohnya macam itulah. Ataupun dalam dialog tu contohnya ada seorang makcik ke kan, dia bertanya berapakah harga sekilo gula ini, contohnya. Jadi bila dia kata berapa dekat situ, jadi bila kita tukarkan dia kepada ayat cakap pindah, makcik itu bertanyakan tentang harga. Dia tak boleh berapa lagi. Kita tak boleh masukkan berapa tu dalam ayat pindah kita. Tak boleh. Dia kena tukar kepada maksudnya, harga ataupun bilangan. Contoh lain, kalau dia kata dalam soalan tu, mengapa kamu datang ke sini? Contohnya, mengapa? Bermaksud bila kita tukarkan dia kepada ayat cakap pindah, contohnya ibu bertanyakan kepada anaknya, sebab dia datang ke sini. Sebab dia menyatakan, bila soalan tu merujuk kepada mengapa, bermaksud dia nak tanya sebab. Begitu juga kalau soalan tu bermula dengan di mana pada ayat cakap ajuknya, maka bila ditukarkan kepada ayat cakap pindah, dia sebenarnya merujuk kepada tempat. Baik, harap murid-murid faham cara penukarannya. Kita akan lihat contohnya pula. Baik, contoh ayat yang pertama cakap ajuk, contohnya, tolong berikan sedikit wang kepada pengemis itu. Kalau kita perhatikan di sini ada pemuka kata dan penutup kata. Jadi ini ialah cakap ajuk, kata ibu kepada Anita. Jadi ini ialah merupakan, apabila dia ada kata tolong kat sini, merupakan ayat permintaan. Cakap ajuk ayat permintaan. Jadi bila kita ubah kepada di sini, kita gunakan formula ni tadi, penuturnya siapa. Dalam soalan ni penuturnya ialah ibu. Jadi ibu pergi di sini. Ibu, kemudian kata kerja, kita ikuti dengan kata kerja. Ibu berpesan kepada siapa? Siapa pendengarnya? Anita. Ibu berpesan kepada Anita. Okey, kemudian yang ini belakang ialah maklumatnya. Berpesan kepada Anita agar. Okey, ini merujuk kepada yang inilah kata hubung, sama ada bahawa ke, tentang ke, agar ke. Okey, memberikan sedikit wang kepada pengemis itu. Kita ambil balik apa yang dia suruh dalam cakap ajuk ni tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada tolong kan. Tolong ni termasuklah dalam ayat permintaan, meminta, menggesa, merayu kan. Jadi ibu berpesan, kita guna kat situlah. Ataupun ibu meminta. Contoh ayat yang kedua, cakap ajuknya ialah, contoh dialognya, bila kamu akan pulang ke kampung? Tanya ayah kepada kakak. Kalau kamu perhatikan di sini ada tanda soal. Jadi ini merupakan ayat tanya. Ayat tanya, macam cikgu tunjukkan tadi, contohnya ayat tanya, bila dia kata bila, maksudnya bila kita letak, dia ada kat sini ada bila kan. Bila kita letak dia kepada cakap pindah, kita tak boleh gunakan ayah bertanya bila. Bukan, kita kena merujuk kepada masa. Jadi dia akan pindahkan, kita gunakan formula tadi. Ayah, siapa penuturnya? Ayah buat apa? Kata kerjanya apa? Ayah bertanya kepada siapa? Okey, ini ialah pendengarnya. Ayah bertanya kepada kakak.
Okey, tentang apa dia tanya? Tentang masa. Sebab apa kita letak masa dekat sini? Sebab dalam cakap ajuknya dia ada tanya tentang bila. Jadi kat sini kita letak masa. Ayah bertanya kepada kakak tentang masa dia akan pulang ke kampung. Baik, itu cara untuk menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Okey, kita tengok contoh seterusnya lagi. Baik, seterusnya contoh ayat yang ketiga. Contoh ayat cakap ajuknya. Wah, cantik sungguh rumah kamu, kata Siti kepada Liza. Kalau kita lihat di sini, wah, kita nampak kat sini dia merupakan ayat seruan. Ayat seruan apa contohnya? Ada amboi, dia ada cheese, dia ada adu. Jadi kat sini, wah ni salah satu dia tak contoh yang cikgu bagi tadi tak semualah. Jadi wah salah satunya di sini. Wah ni macam memuji lah sebenarnya. Amboi, wah tu samalah dia memuji. Jadi kita masukkan di sini, apabila kita tukarkan dia kepada ayat cakap pindah, kita tengok siapa yang bercakap. Kata Siti. Jadi yang bercakapnya ialah Siti. Jadi kita pindahkan sini. Siti menjadi penuturnya. Siti dia buat apa? Okey, kita masukkan kata kerja dia. Sebab dia ada wah ni tadi, jadi itu menampakkan dia memuji. Kan nampak tak wah ni? Jadi dia ialah memuji. Dia kategori ayat seruan memuji. Jadi kita masukkan Siti memuji. Puji siapa? Puji Liza. Dia ialah pendengarnya. Dengan mengatakan bahawa rumahnya sungguh cantik. Dekat sini kita masukkan maklumat dia. Dia puji apa? Menyatakan bahawa rumahnya sungguh cantik. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Seterusnya contoh yang keempat, cakap ajuknya ialah silalah masuk, kata ibu kepada rakannya. Jadi bila kita lihat di sini, silalah masuk. Jadi ini ialah ayat silaan, di mana nanti bila kita pindahkan dia menjadi ayat cakap pindah, kita kena mempersilakan ataupun menjemput ataupun mengundang ataupun mengajak. Jadi bila di sini ayat cakap ajuknya ialah kata ibu kepada rakannya. Jadi kita masukkan formulanya, ibu yang bercakap. Jadi kita masukkan ibu. Kemudian apa kata kerja ibu? Ibu dia kata silalah masuk. Jadi ibu mempersilakan. Ini ialah kata kerjanya. Kemudian mempersilakan siapa? Siapa pendengarnya? Pendengarnya ialah rakannya. Jadi mempersilakan rakannya. Okey, dia ada cakap silalah masuk saja. Jadi mempersilakan rakannya masuk. Itu saja keterangan maklumatnya. Sebab dia kat sini tak ada cakap masuk ke rumah ke, tak ada apa. Jadi kita tak boleh ubah masuk asal dia. Kita hanya ambil saja apa yang diberi. Okey, itu ialah cara untuk mengubah cakap ajuk kepada cakap pindah. Sekian dulu untuk kali ini. Diharapkan murid-murid telah mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih kerana telah sudi menonton video ini sehingga selesai. Teruskan belajar. Jika ada kemusykilan, bolehlah diajukan kepada guru masing-masing melalui pelbagai medium yang sesuai. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.